Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 13 November 2021, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 15 hari lagi bermula 1 hingga 15 Disember 2021 bagi kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu COVID-19 dari masa ke masa. Maklumat lanjut, layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn/travelportal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun email kepada travelapplication@jpm.gov.bn. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima mengadam Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung di Qasr Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima mengadap Puan Yang Terutama Tiffany McDonald. Puan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 10 September 2020. 22 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,058 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan 6 kes baru kepada 3 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru yang telah dikesan yang melibatkan 8 kes. Kluster-kluster baru ini adalah kluster kediaman persendirian. 5 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 132 kluster. Manakala terdapat 8 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 39 kes telah disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,451 kes. Manakala jumlah kes aktif adalah sebanyak 508 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 4 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif.
Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, tiada kes yang dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Sebanyak 1,842 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 614,805 ujian. 80.2% daripada penduduk negara telah menerima 2 dos vaksin COVID-19, manakala 93.7% daripada jumlah penduduk negara pula telah menerima 1 dos vaksin. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 44,002 orang, iaitu 101.6% telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, yang mana melebihi daripada anggaran penduduk yang berumur 60 tahun ke atas, dan seramai 41,931 orang, iaitu 96.8% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Seterusnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Di antara 21 November sehingga 27 November 2021, terdapat satu mukim yang mempunyai melebihi 80 kes positif, iaitu Mukim Sangkurung dengan 122 kes. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 2 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kedua-duanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Bahagian teknikal Kementerian Kesihatan telah memberi kebenaran dan persetujuan bagi vaksinasi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Menteri Kesihatan berkata rundingan telah dibuat bersama Pfizer dan vaksin tersebut dijangka tiba pada suku pertama tahun hadapan. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam, Duke NUS Medical School Singapura dan EVYD Technology telah menjalankan satu kajian mengenai tahap antibodi peneutralan yang dihasilkan oleh vaksin COVID-19 dalam kalangan penduduk negara ini. Semasa sesi perbincangan secara maya, Dr. Justin Wong, konsultan dalam kesihatan awam, antara lain menerangkan kajian tersebut dibuat bagi membandingkan perlindungan imuniti vaksin dengan hasil dapatan akan dapat membantu dalam perangkaan strategi bagi program penggalak vaksin COVID-19. Sementara itu, Dr. Liana Ahmad, Dr. Muhammad Hazim bin Haji Abdul Ghani dan Dr. Hanisa Sharif, pensyarah dalam imunologi Institut Sains Kesihatan Pengaraan Anak Putera Rashidah Sardatul Bolkiah UBD, antara lain menjelaskan 3,000 individu yang telah melengkapkan vaksin COVID-19 iaitu Sinopharm, Oxford AstraZeneca dan Moderna dipilih dalam kajian tersebut. Kerjasama keempat-empat agensi terbabin memainkan peranan yang besar dalam menjayakan projek berkenaan. Anugerah Perniagaan ASEAN ABA yang bertemakan Recover Stronger Together Sama-Sama akan diadakan esok. Ia merupakan acara berprestij bagi menghargai kejayaan ahli-ahli perniagaan di Asia Tenggara. Penyertaan bagi anugerah tersebut mendapat sambutan yang menggalakkan. We had 126 applications. So this is the record number of applications from all the ASEAN member states. Out of those, basically, so we had something like about 86 applications that basically met the criteria. We look at 4 different aspects as well in terms of growth. How has the company's income growth, the profit growth. We also would like to see whether they are actually giving back to the community. You know, how much profit, how much of the income is actually used for corporate social responsibilities. 50 acara dan aktiviti disusun sepanjang bulan Disember tahun ini bersempena dengan Brunei December Festival 2021. 42 daripadanya akan diadakan secara maya dan selebihnya diadakan secara fizikal
selama sebulan bermula pada 1 hingga 31 Disember. Bagaimanapun, mengambil kira situasi COVID-19 ketika ini, beberapa langkah diambil oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam mencegah penularan wabak COVID-19 semasa penganjuran Brunei December Festival. Beberapa acara visitor ada dibenarkan, tetapi dikehendaki dan ditekankanlah untuk mematuhi garis panduan Fasa Peralihan COVID-19, SOP dan juga garis panduan lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa. Ini adalah untuk mengelakkan jualah penularan COVID-19 di negara ini. Maklumat lanjut mengenai Brunei December Festival, layari laman sesawang Brunei Tourism atau Instagram Brunei December Fest ataupun Facebook Brunei December Festival. Persidangan belia program kapal belia Asia Tenggara dan Jepun SIAP 2021 memberi peluang kepada para belia tempatan untuk menjalin hubungan dan membina jaringan dengan belia ASEAN dan Jepun untuk memimpin kegiatan mereka pada masa hadapan. Melalui persidangan tersebut, ia dapat mempromosi persahabatan dan persefahaman serta pertukaran belia antara negara Jepun dan negara-negara ASEAN walaupun ketika dunia berdepan dengan situasi pandemik COVID-19. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh 35 peserta dalam lingkungan umur 18 hingga 30 tahun. Dengan tema Youth Engagement in Achieving SDGs, Roadmap for Change, persidangan secara maya yang dianjurkan dengan kerjasama kerajaan Jepun diadakan pada setiap hari Ahad dan akan berakhir pada 9 Januari 2022. Semasa persidangan, para peserta akan berpeluang memahami agenda sosial dan membincangkan bagaimana belia boleh menyumbang dalam mencapai 17 matlamat pembangunan mapan SDGs Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. 9 tajuk merangkumi pemberkasaan komuniti, kemiskinan, akses kepada air dan makanan, pekerjaan, pendidikan, bandar berdaya tahan dan lestari, kesihatan dan kesejahteraan, kehidupan di darat dan air, serta tenaga mapan dibincangkan. Para peserta negara Brunei Darussalam terdiri daripada mereka yang aktif dalam persatuan dan pergerakan masing-masing dari keempat-empat daerah. Negara Brunei Darussalam akan memasuki monsun Timur Laut pada awal bulan Disember 2021 hingga sekitar hujung Mac 2022. Pada Disember 2021 dan Januari 2022, monsun Timur Laut yang dikenali sebagai musim tengkujuh pada lazimnya menerima jumlah turunan hujan yang banyak berbanding bulan-bulan yang lain. Semasa tempoh tersebut, negara lazimnya mengalami keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala lebat berlaku terutamanya pada waktu malam hingga awal pagi. Pada bulan Februari dan Mac 2022, keadaan atmosfera cenderung menjadi lebih stabil dengan pengurangan aktiviti turunan hujan. Banjir, tanah susur dan pokok tumbang boleh berlaku semasa hujan berintensiti lebat. Luruan angin timur laut kencang juga boleh menyebabkan ketinggian ombak di perairan negara mencapai paras sehingga 3.5 meter dengan kelajuan angin sehingga 50 km sejam. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramal berlaku dan sentiasa peka dengan ramalan, nasihat serta amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Untuk maklumat cuaca terkini, hubungi talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau ikuti Facebook dan Instagram @BruneiWeather. Sementara itu, tayangan perdana taklimat cuaca kebangsaan mengenai monsun Timur Laut akan disiarkan pada 30 November 2021 secara maya melalui laman YouTube Brunei Weather. Bahagian-bahagian di bangunan Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Blain, Jalan Sultan Kuala Blain kini ditutup sementara sehingga 2 Disember 2021. Walau bagaimanapun, Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Blain
akan terus beroperasi secara dalam talian. Sebarang pertanyaan bagi pembayaran sewa barik dan sampah, bahagian kutipan dan agihan zakat dan bahagian khidmat nasihat keluarga aduan, masalah rumah tangga dan permohonan kursus pranikah, orang ramai boleh menghubungi talian atau email yang tertera. Sementara itu, unit pentadbiran, unit pembangunan dan pemeliharaan, unit tanah-tanah perkuburan Islam, pentadbiran pejabat hal ehwal masjid dan bahagian kutipan dan agihan zakat, pejabat hal ehwal agama daerah Temburong juga ditutup sementara bermula hari ini sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sebarang pertanyaan bagi pentadbiran hal ehwal agama daerah Temburong, pejabat hal ehwal agama daerah Temburong, bahagian kutipan dan agihan zakat Temburong dan unit tanah-tanah perkuburan Islam Temburong, orang ramai boleh menghubungi talian atau email yang tertera. Liga-Liga Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD edisi 2021 telah ditamatkan bagi memberikan ruang kepada pihak-pihak tertentu dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma baharu sebaik sahaja negara membukakan aktiviti-aktiviti keramaiannya semula. Ini bermakna Liga Super Brunei 2021 BSL 2021 ditamatkan dan FABD akan memulakan persiapan bagi penganjuran liga-liga tersebut bagi edisi 2022. FABD dalam kenyataannya menyebut keputusan itu dibuat dengan mengambil kira masa yang diperlukan bagi kelab-kelab dan akademi-akademi bola sepak dalam memastikan semua pemain melengkapkan vaksinasi mereka. Persatuan tersebut juga mengingatkan kelab-kelab dan akademi-akademi bola sepak bahawa transfer window masih ditetapkan dari 7 Disember 2021 hingga 28 Februari 2022. Pemindahan pemain sebelum dan selepas tempoh berkenaan adalah tidak dibenarkan.